Tuan-tuan, dakwah tu penting. Sebab tu hidup Nabi daripada awal sampai wafat, Nabi tak berhenti berdakwah. Dakwah Nabi yang Nabi nak umat dia kebahagiaan dunia sampai akhirat, sampai wafat Nabi ingat ini. Ingat ayat Quran sebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Sambung. Wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika. Serulah kepada jalan Tuhanmu. Ud'u fi'il madi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar? Fi'il amar, suruhan. Ud'u, berdakwahlah kamu, serulah kamu. Ramai orang menyangka daripada kalangan orang awam biasa, netizen biasa, dia anggap perintah seruan, perintah berdakwah ni jadi otoriti milik ulama-ulama besar. Kita ada apa? Reti apa? Tak tahu apa? Takkan nak berdakwah juga. Berdakwah ni macam ulama, macam tok guru, macam ustaz, macam haji, macam kiai. Bolehlah mereka ada otoriti. Tidak, tuan-tuan. Sekurang-kurangnya dakwah kita berlegar dan berkisar dalam ruang lingkup kecil kita. Kepada siapa? Kita lelaki. Kita adalah suami kepada isteri kita. Kita lelaki, kita adalah ayah kepada anak-anak kita. Kita lelaki, kita adalah abang kepada adik-adik perempuan kita. Sekurang-kurangnya kita ada bidang dakwah dalam ruang lingkup yang sempit, yang mana yang kita boleh tonjolkan kebaikan, akhlak yang baik pada isteri, tonjolkan kebaikan, akhlak yang baik pada anak-anak, tonjolkan kebaikan dan akhlak yang baik pada adik-adik kita. Tapi level seseorang tu tak sama. Lagi tinggi dia punya ilmu, lagi tinggi dia punya pergaulan, lingkungan. Maksudnya makin besar. Penghulu, ketua kampung, dia ada dakwah dia pada anak-anak bawah kampung dia. Pengerusi, dia ada bawah taman-taman dia. Raja, rakyat-rakyat dia. Pemerintah, naungan-naungan dia. Dakwah itu ada matlamat masing-masing, ada ruang lingkup masing-masing. Tetapi ingat, dakwah tu sasaran dia ke mana? Ila sabili rabbik. Setiap dakwah nak bawa manusia balik pada Tuhan, bukan balik pada kita. Ingat, kita berdakwah bukan nak suruh memalingkan manusia pada diri kita, tapi nak palingkan manusia pada Allah. Ingat, kita berdakwah bukan kita nak glamour. Kita berdakwah bukan nak suruh kita popular. Kita berdakwah bukan nak suruh muka kita keluar TV. Kita berdakwah bukan nak jadi cover depan majalah. Kita berdakwah bukan bila orang jumpa, hai, boleh selfie tak? Tak. Kita berdakwah bukan kata orang nampak muka kita, patut baju tu RM10. Oh, pendakwah hebat ni, bagi RM5 sudahlah. Adakah tu tujuan kita berdakwah? Kalau itu, berani saya sebutkan, berhentilah. Sebab tujuan kita dakwah yang sebenar bukan nak palingkan manusia pada kita, palingkan manusia pada pencipta, yang tidak ada perubahan pada kekuasaan dia. Kalau nak palingkan pada kita, sekarang kita muda, nanti jadi tua. Sekarang kita hidup, lepas ni mati. Sekarang kita kuat, lepas ni lemah. Tapi kita palingkan kepada yang tak ada perubahan, yang maha segala maha. Kalau dia hidup, dia akan terus hidup. Kalau dia berkuasa, dia akan kekal berkuasa. Kalau dia melihat, akan sentiasa melihat. Kalau dia mengawas, akan sentiasa mengawasi. Palingkan pada zat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jalan dia macam mana? Bil hikmah. Ingat ni tuan-tuan, bil hikmah kena ada 3 benda ni, barulah takfil kita punya dakwah. Hikmah yang sebenar ialah dakwah yang hak. Yang kedua, sasaran yang tepat. Yang ketiga, masa yang betul. Beres 3 ni, insya-Allah dakwah kita diterima. Nombor 1,
dakwah yang hak. Dakwah ini hanya berlaku pada benda betul. Boleh dikatakan dakwah kita sebut benda benar, benda baik, benda yang boleh merubahkan seseorang daripada tak baik kepada baik, daripada buruk kepada cantik. Kita sebut juga, kita berdakwah juga, kita ajak juga. Tapi bila yang kita ajak tu benda buruk, itu tidak dinamakan dakwah. Sama je, saya guna mikrofon, kawan tu pun guna mikrofon. Kembalilah saudaraku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhukumlah dengan Quran dan Sunnah. Kawan tu pun guna mikrofon. Marilah kita beriman kepada iblis dan setan. Kita kena pakat-pakat tolong menjayakan projek iblis dan setan. Dua-dua ceramah. Tapi yang mana layak dikatakan dakwah? Pertama atau kedua? Pertama, sebab dakwah ni balik pada Allah, cerita benda-benda baik, benda-benda betul. Walaupun wasilah dia sama, dia pun guna mikrofon, dia pun guna pembesar suara, dia pun berceramah, tapi dia ceramah nak suruh pi tempat yang tak tempat yang salah, tempat yang tak baik. Tu bukan dakwah. Dakwah hanya benda-benda baik. Yang kedua, sasaran yang tepat. Maksudnya kita tengok orang yang sepatutnya sebenarnya layak untuk kita dakwahkan. Jangan tersilap orang. Kadang-kadang kita tersilap. Orang yang tak sepatutnya didakwahkan, kita pi dakwah. Tapi orang yang sepatutnya didakwahkan, kita abaikan. Sepatutnya kita kena kenal. Tengok zaman Nabi Musa. Fir'aun tu patut ke tak patut didakwahkan? Itulah paling patut. Sebab tu Allah suruh Musa. Musa pergi jumpa Fir'aun. Membangkang kuat sangat, sombong kuat sangat, takabur sangat-sangat, pergi berdakwah. Kesesuaian. Nabi pergi dakwah Abu Jahal, Nabi pergi dakwah Abu Lahab, Nabi pergi dakwah pembesar Quraisy. Kesesuaian. Nabi pergi dakwah sahabat dia, Nabi pergi dakwah orang tu, Nabi pergi dakwah orang ni, ikut kesesuaian. Sebab tu Nabi letak sahabat-sahabat dia ikut kesesuaian. Semua sahabat Nabi. Tapi Nabi tengok pattern seseorang. Nabi tengok pattern sahabat, cara sahabat ni kecenderungan dia ke mana. Sebab tu Nabi letakkan jawatan dan tugas ikut kecenderungan. Tak semua sama. Orang ni kenapa diletakkan jaga selipar Nabi? Ada kecenderungan Nabi untuk letak jawatan tu pada dia. Orang ni jaga cincin Nabi. Sebab apa Nabi bagi kat dia, tak bagi kepada sahabat lain. Orang ni jadi pengawal peribadi Nabi. Pasal apa Nabi lantik dia, tak lantik sahabat lain. Orang ni jaga barang Nabi, orang ni jaga rahsia Nabi, orang ni jaga tu, orang ni jaga ni. Nabi letak ikut kecenderungan, kesesuaian. Tengok orang tu, pattern dia. Oh, lagu ni aku nak lantik dia macam ni. Bukan suka hati Nabi buat tu. Jadi sama juga macam kita untuk meletakkan seseorang tu ada kecenderungan ikut keahlian dan kepakaran dia. Lepas tu masa yang sesuai. Kadang-kadang yang jadi bermasalah, kita nak dakwah benda yang baik, orang pun betul dah, masa tak betul. Bila masa tak betul, orang pun serabut. Kawan tu tengah memerut. Sini faham memerut? Kawan tu duduk tengah memerut. Kita pun pergi ketuk pintu. Pang, pang, pang. Cepat sikit. Hadis nombor 3. Aku nak baca dah ni. Kita nak baca hadis, kita nak ajak hadis tu, bagus. Tapi time tu kawan tu memerut. Kita pun pang, pang, pang. Hadis yang ketiga berbunyi daripada sahabat. Sesuai ke tak sesuai? Ini contoh nak bagi senang faham. Tak ada orang buat lagu tu, cuma nak bagi senang faham. Tak sesuai. Walaupun benda yang kita nak sebut baik, jadi orang menyampah. Biar betul hang ni, aku duduk dalam tandas pun nak baca hadis lagi. Ataupun kawan tu baru ditimpa musibah, kemalangan ke, baru patah tangan berdarah ni, kita pun main sambungan hadis nombor 3 semalam. Nombor 4 kawan ni, aduh. Hadis yang keempat, bersabarlah dengan dugaan daripada Tuhan. Itu boleh bagi pelempang tak? Bukan salah pada hadis, bukan salah pada benda yang dia nak dakwah. Suasana masa tu tak kena. Masa tak kena. Jadi nak cari kebaikan dan kelangsungan pada dakwah, dakwah yang baik,
dia punya mad'u, orang yang kita nak dakwah tu tepat, masa yang sesuai, insya-Allah Allah akan bagi kemudahan untuk melorongkan hal tersebut. Wal mau'izah hasanah. Apa dia mau'izah hasanah? Nasihat-nasihat yang baik. Sebab dakwah ini datang daripada nasihat yang baik, bukan nasihat yang buruk, bukan nasihat yang tak berjenis, bukan nasihat yang tak tentu kalu. Jadi nasihat-nasihat baik ni perlu sentiasa ada dalam masyarakat.